Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amalan yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang terhadapnya. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai dirinya sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan mengetahui akan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula kekal di dalamnya. Yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
InsyaAllah pada pagi ini kita akan menafsirkan ayat 133 hingga ayat 136 surah Ali Imran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita orang-orang mukmin supaya segera melakukan amalan-amalan yang baik. Amalan yang membolehkan kita mendapat keampunan daripada Allah dan amalan yang membolehkan kita mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintah supaya meninggalkan perkara-perkara dosa, perkara-perkara mungkar. Firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mengerjakan amalan yang membolehkan kamu mendapat keampunan dari Tuhan kamu, wa jannah, dan juga mendapat ganjaran syurga di sisi Tuhanmu. Aibadiru ilal asbabil muaddiyah ilaiha minal a'malis salihah kas-sadaqati wa fi'lil khairi wat taubati 'anil atham. Hendaklah kamu bersegera melakukan perkara yang membolehkan kamu mendapat keampunan Allah. Apa dia perkara yang membolehkan kita mendapat keampunan Allah? Minal a'malis salihah, iaitu kita naklah bersegera melakukan amalan-amalan yang soleh. Allah Ta'ala perintah supaya kita segera kena cari, badiru, wasari'u, kena segera, jangan tangguh. Benda baik ini kena segera. Kita ni kadang-kadang segera kepada benda lain. Hak kita nampak keuntungan duniawi kepada kita, kita segera. Mana tempat boleh hutung, mengikut perkiraan kita dulu lagi. Kalau pihak hujan ni kita hang buka segera, dia kata pasal ikan naik ni musim ni. Tak apalah, cari ikan pun boleh, bukan tak boleh. Tapi hak tu hak makan lah. Hak makan sama-sama sesok. Lagu mana? Kalau kita fikir setakat dunia saja, pemikiran kita sikap tu apa panggil? Tidak jauh. Supaya orang fikir makan lo ni. Orang tua pesan kepada anak-anak kena fikir masa depan, dia kata. Tapi masa depan hak orang tua fikir tu pun hak dia kata ke anak dia tu masa depan ketika tua. Kita masa depan pas ke akhirat tu. Orang tua kata kepada anak-anak dia yang tak fikir masa depan, dia kata mun tak cerdik, kau piti ada tak simpan. Kan tua kan susah. Maka kita tambah lagi. Kalau untuk waktu tua kita kena simpan lah ni, beringat lah ni, buat lah ni, usaha lah ni. Hak tutup esok, lepas pada mati, itu lebih-lebih lagi.
Sebab kita tua ni selama mana ya tua? Kadang-kadang orang mati tak ada makan pecing pun. Kalau dah makan pecing pun apa tahu. Dah tua makan tak lalu dah. Sepinggan pun tak habis. Makan sebelah kok tolak tak lalu. Itu pun kita kecek kena fikir masa depan, waktu tua. Ni masa depan akhirat ni. Wasari'u, kena segera hak ni. Allah Ta'ala sebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu melakukan amalan yang membolehkan kamu mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Kena segera. Jangan tangguh-tangguh. Kena rebut peluang learning. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Naklah kamu rebut 5 peluang sebelum datang 5 perkara yang menghilangkan 5 peluang tersebut. Kena rebut, kena berlorak, kena bergaduh. Rebut 5 peluang sebelum datang 5 perkara yang menghilangkan 5 peluang tersebut. Syababaka qabla haramik. Yang pertama kata Nabi, waktu muda sebelum tiba waktu tua. Sebab dah mari tua muda tak ada dah. Tidak kata lepas pada tua ni muda pula dak. Alaknya ayuk ada. Tak muda dah. Walaupun orang nak suruh muda sokmo anak dia tak nama anak dia muda. Muda apa tua dia nya. Tua pun orang panggil muda. Zaman kecil orang panggil muda. Bila besar orang panggil abang muda. Bila tua orang panggil pok muda. Bila mati orang panggil muluh muda. Pak mati pun muda juga dia. Dah mari tua, tak ada orang muda. Kenapa Nabi suruh kita rebut peluang waktu muda sebelum tiba waktu tua? Kederak orang muda dengan orang tua ni tak serupa. Kemampuan tak sama, kesihatan tak sama. Tak sama berlaku. Jadi kalau kita tak guna peluang waktu muda, maka rugilah kita kata Nabi. Ni hak muda-muda lagi ni. Mari mengaji yak muda lagi. Juru yak zaman muda lagi. Nah, nak cari rezeki pun zaman muda, nak buat amal pun zaman muda, nak berjuang Islam pun ketika muda. Ada. Ni ada setengah orang zaman muda berjuang Islam, zaman tua cakap melopak. Ni pun penak juga. Al-a'malu bil khawatim. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, al-a'malu bil khawatim. Amalan manusia ni Allah Ta'ala kira penyudahnya. Dia kira menyudah kita mati ni lagu mana? Hak ngujur kita lagu mana? Sebab tu jaga molek. Dah zaman muda molek, tua kau molek. Patutnya begitu. Ni zaman muda molek, bila tua berona.
Kalla bal rana. Berana. Syababaka qabla haramik. Rebut peluang waktu muda sebelum tiba waktu tua. Wasihhataka qabla sakamik. Rebut peluang waktu sihat sebelum tiba waktu sakit. Tak apalah kalau kita tua pun kita sihat lagi. Hujan pun kita boleh mari lagi. Banding dengan orang muda, hujan tak boleh mari, mengko dia tak sihat. Nak buat ke mana? Kita tua pun sihat. Hujan pun mari. Alhamdulillah. Tuhan beri kita ni sihat. Maka guna peluang waktu sihat sebelum tiba waktu sakit. Warinaka qabla faqrik. Yang tiga, kata Nabi, mu kena rebut peluang waktu kaya sebelum tiba waktu miskin. Ketika Tuhan beri rezeki, guna rezeki. Sedekah pada jalan Allah. Jangan sayang. Sedekah ni sebenar kita sifat kita. Kita sifat kita, sayang apa? Orang yang jual tanah 200,000. Dia kisipan selalu dalam bank 200,000. Kadang-kadang tak tinggal rumah siabuk. Kalau tinggal boleh jadi 1,000 ya. Banyak lah tu tinggal rumah 500 riyal. Orang tanya apa yang kisipan habis ni? Tak apa, dia kata muka sipan kita. Dia ada kad cocok. Kita nak pergi bila masa cocok dia tubik. Kerana kita yakin kita simpan tu kita boleh buat tubik bila-bila masa habis piti kita pergi belakang di bank. Orang lain ni kebanyakan simpan duit dalam bank belakang. Jarang simpan bawah bata, jarang dah. Tak. Simpan dalam guri, jarang dah, tak ada dah. Guri pun tak ada dah. Tanya orang lain ni gapo dia guri? Aku pun tak tahu dah kata. Tak ada lah. Semua orang simpan di bank. Berapa orang simpan di bank? Habis duit dia boleh. Gaji pun masuk bank. Tak Allah tangan dah. Pasal apa? Pasal dia yakin. Dia nak bila-bila masa boleh ambil. Bank simpan untuk dia. Bukan kata bank ambil ke dia. Dia simpan untuk kita. Maka begitu juga sedekah. Sedekah ni kita simpan kita. Kena yakin lebih pada tu. Lebih pada kita yakin ke bank. Ni kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah saya. Waktu lah ni alhamdulillah orang kita ramai faham lah ni. Ramai orang faham. Hadrama ni memang orang kita ni pemurah. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Memang kalau pak ngajar mana-mana, kalau bila ramai duit alik perempuan pada lelaki. Zaman dulu kata orang perempuan ni kedekut. Minta maaf lah zaman dulu. Tapi sebenarnya hamba dia buat kajian dak, dia tidak kedekut. Orang zaman dulu, orang perempuan zaman dulu dia tak boleh beri sedekah banyak sebab dia tak kerja. Dia harap kau duit suami, oleh kerana suami dia kedekut, dia tak boleh sedekah lah. Bukan dia kedekut, tok lelaki kedekut. Baduk kata kat orang Tino, dak, orang lelaki kedekut, tak wipiti. Orang Tino, mereka tak kerja zaman dulu. Lo ni hak puan kerja. Kadang-kadang hak lelaki kerja, puan pun kerja. Lepas tu ada lagi, puan kerja, lelaki duduk saja. Tu penat lagi. Duduk saja. Tak buat kerja. Ada je ni, duduk nak kedai kopi. Nak kedai kopi. Hak cari duitnya isteri. Hak pera anaknya isteri. Ni penat. Hak ni orang panggil jenis nuru ayah bapak. Tahu perangai ayah bapak. Raja dengar cerita ayah bapak. Dia balah dengan kucing. Dia badi hebat. Badi lebih. Kucing kata lebih dia. Ayah bapak kata lebih dia.
Dia tanya dalil mana? Mu kata lebih mu, mana dalil, mana bukti? Pandai juga dia kecek tanya bukti. Kata ayah bapa lebih aku. Sebab tuan kita buat rumah kau untuk aku. Ada kaguk ayah rebel ayah ke? Dia kata buruk-buruk pada juga rumah. Mu kucing mana tuan kita buat rumah mu? Tak ada rumah kucing. Orang pergi kucing dia tak buat rumah. Orang pergi ayah dia buat gok, dia buat basah. Dia buat perekuk, gi ayah. Lalu kucing kata ke ayah, mu kena faham molek. Sebenarnya tuan kita sayang kat aku padamu. Dia buat rumah kamu gok kecil, kayu pula, kayu hok buruk. Aku mu kata tak ada rumah. Rumah tuan kita tu lah rumah aku. Kata kucing. Aku boleh duduk atas rumah. Aku boleh masuk dapur. Aku boleh masuk dalam bilik. Aku boleh naik atas katil. Aku boleh tidur atas lembek. Tuan kita tak kata apa. Sah kena naik atas lembek. Siapa tangga tu makan batang nyapuh dah. Makan nemuk tuan kita. Tangga tu makan nemuk dah. Ayo Allah kau kucing. Ayah rasa terhina dia. Bila dia tak terhina, dia kata, mu tak sebuah lah. Lebih aku padamu. Dalil lebih aku nu. Kata dia ayah bapak, dalil lebih aku. Semua ayah tino bawah rumah tu bini aku belakor. Dia bini ramah. Dia buah, dia bini ramah. Kucing kan bini tak ramah banding ayah bini ramah. Lalu kucing kata tak sah duk sahur lah bini ramah tapi tak cara kanak. Kucing jawab, tak cara kanak. Mu ni tip bini ya. Patu, wi makan kanak pun ibu ayah. Cara kanak pun ibu ayah. Mami ayah bapak tak cara kanak. Anak 12 ekor tu duk bawah sayap ibu belakang duk begini, tamu-tamu musim hujan. Duk begini. Panggil anak, mari. Duk bawah. Nak ayak jaga anak. Ayah bapak duk mana? Tak tahu mana, duk nakal kedai kopi. Dia tak cara, kau anak tak cara, kau bini tak cara. Bila dia cara ke bini? Bila anak besar, ada mari kecek pula mak. Dia buat kong. Apa anda dia? Dia kaya dia. Padahal barang tak ada gapo, siapa ya? Aceh dia nak kaya remok pula tu. Jadi hak jenis. Bini tak pera anak, tak cara kanak, bini tak cara. Ni pesi ayah bapak tuan-tuan. Jadi amo bela muslimak ni sebenar dermawan lebih pada muslimi. Tak percaya bila. Bila pak derma mana-mana pun. Alhamdulillah. Jadi dulu orang kata muslimak ni beralu sikit dak, dia tak kerja sama dulu. Pak kita ni alhamdulillah, muslimak apa pemurah, muslimi apa pemurah. Alhamdulillah. Pasal apa kita pemurah? Kerana kita tahu kita sedekah itu simpanan kita untuk akhirat. Kita simpan kita. Kita boleh ambil hasil akhirat esok. Baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu melakukan amalan yang membolehkan kamu mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Aibadiru ilal asbabil muaddiyati ilaiha minal a'mali salihah. Bersegeralah kamu melakukan perkara yang boleh menyebabkan kamu mendapat keampunan Allah, iaitu kamu melakukan amalan-amalan yang soleh. Amalan yang soleh ni kena segera. Tu Nabi suruh rebut peluang waktu muda sebelum tiba waktu tua, waktu sihat sebelum tiba waktu sakit, waktu kaya sebelum tiba waktu miskin. Wa faragaka qabla syughlik
waktu lapang sebelum tiba waktu sibuk, wa hayataka qabla mautik, waktu hidup sebelum tiba waktu mati. Kena buat amalan soleh. Apa dia? Amalan soleh antaranya kasadaqati, seperti sedekah. Sedekah ni amalan soleh, amalan yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Naklah kamu takut kepada neraka walaupun dengan cara kamu sedekah separuh daripada buah tamar. Sedekah ni boleh mendindingkan diri kita daripada azab neraka. Nabi sebut sebelah buah tamar pun tak apalah. Artinya sedekah ni, kalau tak boleh banyak, sikit pun sedekah juga. Orang kita, kadang-kadang kita derma waktu senang, waktu susah tak. Allah Ta'ala suruh kita derma, suruh sedekah waktu senang dan waktu susah. Alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra'. Orang yang derma harta dia ketika senang dan ketika susah. Lain. Kita ni waktu senang ya kita derma, susah tak. Orang muttaqin, Allah Ta'ala sebut, ialah orang yang mendermakan harta dia waktu senang dan juga waktu susah. Waktu senang derma cara senang. Waktu susah derma cara susah. Derma cara susah. Di antara derma cara susahnya sebagaimana Nabi sebut, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Naklah kamu takut kepada azab neraka sekalipun dengan cara hanya kamu sedekah separuh daripada buah tamar. Itu boleh melindungkan kamu daripada azab neraka, sedekah tu. Separuh buah tamar pun sedekah lah. Maknanya Nabi nak ayat walaupun sikit. Walaupun sikit, separuh buah tamar tu sikit lah. 10 sen pun tak apa. 5 sen pun tak apa. Kita sedekah 10 sen, muka kita sesak. Kita susah. Jika kita susah. Orang kita, kadang-kadang dia berkecek pada wui 10 sen, baik tak bui. Jangan, baik bui. Tak kena baik tak bui. Baik bui. Jadi kita kena ajar anak-anak kita daripada kecil lagi. Bila pergi masjid, builah seria. Kalau tak ada wui 10 sen, awal buhlah tabung masjid. Ajar ayat kecil ni. Kalau kita tak ajar, dia tak lekat. Gak nak ajar gua mana, muka pok tak sedekah juga. Pok sendiri tu orang hala tabung ke dia tu, dia seru, tolak selalu, tolak, tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Tong tak ada berhenti. Nah, tayak kan ada tayak cik kan, setengah ada tayak. Bila lalu depan dia tolak lalu, cung selalu. Tak ada berhenti. Bubuh kok. Tak ada banyak sikit. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Orang yang derma harta dia ketika senang dan ketika susah. Sebab tu sahabat Nabi berbai'ah dengan Nabi, antaranya wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Mereka akan derma harta mereka waktu senang dan waktu susah. Waktu susah dan waktu senang. Susah derma, senang pun derma. Senang sama telah, susah pun derma. Sebab tu amat ingat lagi mula-mula kita benar. Bila kita benar tahun 90,
Setengah orang menganggap kita tak pungut derma dah lapak ceramah kita benar dah. Tok Guru kata ke mana? Tok Guru kata derma ni kena teruskan. Kita benar tak benar pun kena derma. Derma untuk perjuangan kita. Derma ni kena sokmo. Dan alhamdulillah orang kita lekat derma ni, lekat pakhla ni. Alhamdulillah. Wa fi'lil khair, termasuk amalan yang soleh ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini kena segera, kena buat segera. Jangan tangguh. Wat taubati 'anil asam, dan termasuk amalan yang soleh juga ialah kita bertaubat daripada segala dosa. Bila berdosa kita bertaubat, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Naklah kamu semua bertaubat kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat daripada segala dosa. La'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Naklah kamu semua beristighfar kepada Tuhan kamu dan bertaubat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, yakni taubat yang sebenar-benarnya. Apa dia taubat nasuha? Qala Umar ibn al-Khattab, kata Umar bin Khattab, taubat nasuha itu ialah at-taubatun nasuh, an yatuba minadz dzambi thumma la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-laban ila ad-dar'i. Taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha itu ialah kamu bertaubat daripada dosa, kemudian kamu tidak lagi mengulangi dosa tersebut, sebagaimana air susu yang keluar daripada labu susu, dia tidak akan masuk kembali. Itu taubat nasuha ni, kata Sayyidina Umar, kamu bertaubat dan kamu berhenti tak buat dah, sebagaimana air susu bila keluar daripada labu susu, dia tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk. Ataupun kalau nak suruh mudah faham, taubat nasuha ni semua berok lah. Bila berok, tahi tak boleh masuk semula dah. Lagu tu. Kita tinggal terus. Dan bertaubat daripada dosa ni wajib. Wajib, bukan sunat. Boleh buat dosa, wajib taubat. Qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Ahaduha an yukli'a 'anil ma'siyah, was-thani an yandama 'ala fi'liha, was-thalith an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Kata ulama, taubat itu wajib. Bagi semua dosa wajib kita bertaubat. Wajib kita bertaubat daripada segala dosa. Kalau dosa itu di antara kita dengan Allah, tidak berkait dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat taubat.
Kalau berkait dengan anak Adam, kait dengan manusia, tambah satu syarat lagi. Apa dia? 3 syarat. 3 syarat taubat tersebut. Yang pertama, an yuqli'a 'anil maksiyah. Yang pertama, kita kena berhenti daripada buat maksiat. Bila bertaubat kita kena berhenti. Wasani yang kedua, an yandama 'ala fi'liha. Kita kena menyesal terhadap dosa yang kita buat, maksiat yang kita buat. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal kita buat maksiat. Wasali yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Kita berazam kita tidak akan lagi mengulangi dosa ini selama-lamanya. Jadi 3 syarat dah. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga azam tak buat lagi. Kalau dosa berkait dengan manusia, kena minta maaf dengan Tuhan dia. Kalau curi harta dia, kena atas kelik. Ataupun minta maaf. Kalau dia maaf, selesai. Kalau tak maaf, tak selesai. Tak selesai. Tak selesai maknanya, seksok kita kena bayar seksok. Bayar dengan berapa? Bayar dengan amalan. Nabi sebut, atadruna manil muflis. Mu tahu dah orang bankrupt ni lagu mana? Orang bankrupt. Nabi tanya, mu kenal kau dah orang bankrupt lagu mana? Lalu sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bankrupt ni orang tak ada duit. Orang tak boleh milik harta. Orang bankrupt kan tak boleh milik harta. Kalau harta nama dia akan dilelong. Orang tak ada gapo satu. Mudah bahasa kita, orang tak ada gapo satu, itulah orang bankrupt. Nabi kata tidak. Orang tak ada gapo satu, tidak bankrupt lagi. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa hajjin wa sairil a'mal. Orang yang benar-benar bankrupt ialah orang yang datang bertemu dengan Allah, bawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala amalan-amalan yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, kata Nabi, waktu atas dunia dulu, dia makan harta orang cara tak sebenar. Wa akala mala hadha, wa daraba hadha, wa safaka dama hadha. Makan harta orang, curi harta orang, timbuk orang, kata orang, bunuh orang, buat jahat ke orang. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka seksa Allah Ta'ala akan ambil pahala semayang dia, buat bayar kepada orang yang dia buat nyanyi atas dunia. Ambil pahala semayang, ambil pahala puasa, ambil pahala zakat, ambil pahala haji. Buat bayar. Dah kita mengenak ke orang banyak sangat. Curi harta orang banyak, rasuah macam-macam. Sogok orang. Supaya kita dapat ambil hak orang lain. Kita kata orang, timbuk orang, bunuh orang. Bak zalim kat orang. Bila bayar-bayar, habislah amalan. Bila habis, kejahatan ni ada lagi. Lalu Allah Ta'ala perintah supaya cucu pula. Ambil dosa kawan tu, rembah atas kepala kita pula dah. Ambil amalan habis dah. Ambil dosa orang, rembah atas kepala kita. Kemudian apabila kita pahala tak ada langsung, dosa kau bertambah. Lalu Allah Ta'ala perintah supaya malaikat ambil pekong kita dalam neraka. Itulah orang yang benar-benar bankrupt, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena bertobat daripada segala dosa. Dosa dengan Tuhan dan dosa dengan orang.
Kita kena minta maaf dengan Tuhan dia kalau dosa dengan orang. Kalau tidak tak besar. Baik. Wa jannatin, dan juga syurga. Segeralah kamu dapat keampunan Allah dan juga syurga. Buat amalan biar boleh keampunan Allah, biar boleh ganjaran syurga. Kena segera. Syurga ni setara mana? Arduhas samawati wal ard. Allah Ta'ala sebut lebar syurga ini seluas langit dan bumi. Arduha makna lebar dia. Lebar syurga ni seluas langit bumi. Ada orang dia terjemah syurga ni seluas langit bumi, tak kena. Lebar dia seluas langit bumi. Panjang dia, panjang 2 kali lebar. Kenapa hemolek? Panjang 2 kali lebar. Tuhan sebut arduha. Arduha samawati wal ard. Surga ni lebar dia seluas langit bumi. Panjang dia 2 kali lebar. 2 kali langit bumi. Orang buat bangunan. Panjang ni 2 kali ganda lebar. Bangunan yang buat ni sepanjang mana? Selebar mana? Dia kata lebar 40, panjang 80. Dia tidak kata lebar 80, panjang 40. Orang tak kecek lagu tu. Allah Ta'ala sebut lebar syurga ni seluas langit bumi. Herakles, Raja Rom, pernah tulis surat kepada Nabi SAW. Dia tanya tentang ayat ni. Anna Herakles kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka da'awtani ila jannatin arduha as-samawati wal ard, fa ayna an-nar? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, fa ayna al-lailu idza jaa an-nahar? Raja Rom Herakles atas surat ke Nabi, dia tanya. Bila Nabi sebut bahawa syurga ni lebar dia seluas langit bumi. Dia kata kalau syurga ni seluas langit bumi, neraka duk mana neraka? Neraka duk mana? Di atas surat ke Nabi, dia tanya soalan. Dan memang kalau kita baca sejarah, Nabi atas surat kepada raja-raja yang memerintah dunia. Termasuklah Raja Rom, Herakles. Nabi atas surat. Raja Rom ni kalau surat tak ada cok, dia tak baca. Dia tak baca. Dia kelah. Surat tak ada cok mohon, dia tak baca. Anas meriwayatkan, lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila ar-rum qila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman fattakhadha khataman min fiddah. Bila Nabi nak tulis surat kepada Raja Rom, Nabi suruh sahabat dia tulis. Nabi atas surat. Bila nak atas surat pada Raja Rom, orang royak ke Nabi. Rom ni, Raja Rom ni, dia tidak baca surat kalau tak ada cok. Lalu Nabi pun buat cok daripada cicing dia. Nabi buat cicing. Atas cicing Nabi itu jadi cok. Atas cicing Nabi itu, Nabi ukir
Muhammadur Rasulullah. Datang ni. Cicing Rasulullah tak ada mata. Kita ni ada mata zamrud. Mata nilam. Mata delima. Macam-macam mata. Mana? Amo pakai cicing. Orang tanya ni cicing gapo Ustaz? Mata gapo? Kita pun tak kenal. Amo kata mata akik berkali. Dia kata ya ke? Akik letak amo kata. Akik kau letak. Jadi Nabi buat cicing tak ada mata. Nabi ukir Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Bila Nabi tulis surat kepada Raja Rom dan raja-raja lain, Nabi cok dengan cicing. Alik belakang cicing ni. Atas cok. Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi atas. Di antaranya Nabi atas kepada Raja Rom. Bila ada cok, baru Raja Rom baca. Apa dia isi kandungan surat Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Ila Hirakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallait fa 'alaika ismul arisiyin. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Surah ini datangnya daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah, kepada Hirakla, Raja Rom. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang ikut petunjuk. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Maka aku menyeru kamu, mengajak kamu kepada suruhan Islam. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kamu masuk Islam, Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepada kamu 2 kali ganda. Fa in tawallaita fa 'alaika ismul arisiyin. Kalau kamu berpaling, tidak mahu terima Islam, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Kerana dia turutmu, dia tak masuk Islam. Wa ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu kepada suatu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu. Naklah kamu semua terima kalimah ini, iaitu alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah melainkan hanya Allah. Kita menyembah Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kita menjadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jangan kita sembah benda lain selain daripada Allah. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling, faqulu syahadu, maka katakanlah kepada mereka. Kalau mereka berpaling, orang yang kamu seru itu berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah sesungguhnya kami termasuk di kalangan orang-orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang cerita Raja Rom ni, akhirnya dia tak masuk Islam. Dia nak masuk Islam Raja Rom, tapi kerana anak buah dia tak sih. Pernah Abu Sufyan cerita, zaman dia belum masuk Islam lagi, bila dia pergi ke Syam, dia bertemu dengan Raja Rom. Raja Rom bila tahu ada orang Mekah mari, Raja Rom suruh panggil. Dia nak tanya tentang Nabi Muhammad. Bila terima surat daripada Nabi, lalu Abu Sufyan pergi dengan kumpulan dia. Raja Rom suruh Abu Sufyan duduk depan.
Suruh anak buah dia duduk alik belakang. Raja Rom royak kepada penterjemuh dia. Dia kata, mu kena cakap benar, aku nak tanya ni. Dan raja pesan kepada saya Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan kecek pelawak, mu kena royak selalu. Mu duduk belakang royak kata pelawak, royak selalu. Apa anda dia tok Abu Sufyan depan, anak buah Abu Sufyan duduk alik belakang. Raja Rom pesan, kalau Abu Sufyan kecek pelawak, mu alik belakang royak selalu kata pelawak. Royak selalu. Maka Raja Rom tanya, aku nak tanya mu, bagaimana Muhammad ni keturunan dia lagu mana? Abu Sufyan royak betul. Royak. Royak betul. Muhammad ni keturunan mulia. Raja Rom tanya lagi. Dia ni keluarga raja ke? Muhammad ni. Tok nenek dia jadi raja ke? Abu Sufyan kata tak. Tidak raja. Dia tanya lagi. Lepas tu orang turut dia ni orang miskin, orang lemah ke? Orang besar-besar turut dia. Abu Sufyan kata orang lemah. Kemudian Raja Rom tanya lagi. Orang turut dia ni ada ke hak murtad daripada Islam? Abu Sufyan kata tak. Dan dia ni lagu mana sifat dia? Dia ni amanah. Macam-macam Raja Rom tanya. Bila Raja Rom tanya, Abu Sufyan kecek betul. Lalu akhir sekali Raja Rom kata, itulah sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lagu tu lah. Lagu tu. Apabila Raja Rom royak sifat Nabi lagu tu, hak turut dia ni orang miskin, orang lemah, itulah sifat Nabi. Nabi tak ajar bohong, itulah Nabi. Jadi buat-buat pembesar duk dengar belakang ni. Itulah Nabi dan Rasul-Rasul. Dia tak raja kecek pelawak, itulah Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi apabila sudah kecek, lalu riuh, buat-buat orang besar bunyi riuh balik istana. Bila riuh tu, maka Raja Rom tak jadi nak masuk Islam. Tak jadi. Tak jadi dia takut dia kena guling. Takut kena guling. Apabila Abu Sufyan tobik belaka, lalu Raja Rom kata, sebenar aku kata gitu tu aku nak sudimu ya, setara mana peganganmu. Nampaknya kemah lagi Raja Rom kata. Dia pusing kau tu takut jatuh. Jadi nak oyak orang ni takut jatuh kuasa ni, dia boleh tolak kebenaran kerana kuasa ni tuan-tuan. Tetapi dia menghormati Nabi SAW, dia kiring, dia bagi hadiah, dia bagi duit kepada utusan Nabi, dia bawa surat Nabi. Ini Raja Rom. Jadi Raja Rom nak ceritanya, bila Nabi sebut surga ni, lebar dia seluas langit bumi, di atas surat ke Nabi. Di atas surat ke Nabi, dia kata, mu ajak kami supaya masuk Islam. Bila masuk Islam, boleh masuk surga. Orang tak masuk Islam, masuk neraka. Surga ni mu kata, lebar dia seluas langit bumi. Baik, kalulah surga ni lebar dia seluas langit bumi, neraka duk mana? Dia tanya. Dia tanya Nabi, neraka duk mana? Nabi jawab, subhanallah, maha suci Allah. Iza ja'al lail fa aina an-nahar. Nabi kata bila malam mari, siang hari duk mana? Nabi tanya. Nabi jawab dengan soalan. Sebab tu kadang-kadang orang ni kena jawab dengan soalan juga. Dah mu tanya bila syurga ni lebar seluas langit bumi, neraka duk mana? Maka Nabi jawab dengan pertanyaan balik. Bila mari malam, siang hari duk mana? Bila mari siang hari, malam duk mana? Duk sini lah ni, tengok Tuhan buat boleh. Duk sini lah. Dia pernah ada orang lain tanya Nabi soalan yang sama yang ditanya oleh Raja Rom, Herakles. Dia tanya Nabi, kalau syurga ni lebar dia seluas langit bumi, fa ainan nar, di mana neraka? Lalu Nabi tanya dia balik, iza ja'al lail fa ainan nahar. Bila mari malam, siang hari duk mana? Lalu laki-laki ni jawab, haitsu sya Allah. Apabila mari malam, siang itu duduk di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Maka Nabi kata begitu juga. Mu tanya, neraka duk mana? Haitsu sya Allah, duduk di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Senyap dia. Tuhan buat mudah ya. Bila mari malam, tak payah hamba, siang hari dia pergi selalu. Bila mari siang hari, semalam pergi tak payah hamba. Kadang-kadang ni hamba dulu, hamba gelap, gigi gelap. Ni cerah hari dah ni. Tengok supaya kita buka lampu malam kan. Buka lampu lah, cerah, gelap lagi. Tak payah hamba, dia pergi sendiri. Bila kita mampu, dia mari selalu gelap. Dia mari selalu. Tuhan Maha Kuasa tuan-tuan. Baik. Jadi kita kena segera buat amalan yang membolehkan kita mendapat keampunan Allah
dan juga ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu taala yang lebar dia seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi oleh kerana itu, maka kita kena usaha supaya sifat takwa ni ada dalam diri kita. Barulah kita mendapat keampunan Allah dan mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dana illa qadaitahu wa la musabran illa balagtahu wa la marudan illa shafaitahu wa la mayyitan illa rahimtahu wa la bala'an illa rafa'tahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lak wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.